Peternakan kupang berpotensi untuk memberi pendapatan yang lebih kepada masyarakat nelayan, terutama di kampung Sungai Melayu di kawasan Iskandar Puteri ini. Tetapi mereka menghadapi cabaran yang bukan sedikit, terutamanya hal dengan pembangunan. Dengan pembangunan itu timbul isu pencemaran dan juga hal berkaitan dengan kualiti air. Jadi kita ingin tahu apakah yang dihadapi dan cabaran yang dihadapi oleh peternak kupang di kampung Sungai Melayu. Bersama saya, Nazri Kaha dari Iskandar Puteri untuk Johor Memilih. Kini saya berada di rakit peternakan kupang di pesisir kampung Sungai Melayu di Selat Tebrau ini, dan peternakan kupang sudah menjadi punca pendapatan utama penduduk dan juga nelayan di kampung Sungai Melayu. Dan kini saya berada di rakit kepunyaan Pakcik Hamdan Hashim. Pakcik Hamdan, berapa lama dah mengusahakan peternakan kupang ni? Saya bermula dari tahun 2003. Itulah. Siapa yang memperkenalkan Pakcik untuk ternak kupang ni? Orang kampung sinilah. Sebab saya berbalik sini. Itu saya berkenalkan kupang. Saya terus buat kupang. Jadi kalau dulu tak ada rakit ni, mereka ambil kupang yang liar kat sini ke macam mana? Sebab apa dulu dekat sungai, kat jangka-jangka banyak. Banyak. Macam pokok bakau tumbang kan. Dia kan nanti dia datang. Kupang mudah. Sebab apa dia benda yang hanyut, tertahan, dia akan datang. Benih dia. Paling senang. Macam botol mineral kan. Hanyut, dia stop situ, memang kupang dah ke benih. Itu mudah kupang. Itu dia. Kalau dulu pendapatan kalau sekali musim tu berapa Pakcik boleh dapat, dan sekarang berapa boleh dapat? Lebih kurang? Kami dulu boleh dapat lah 4,000 lebih. Sekarang ni Sekali tuai ya? Sekarang ni mungkin merosot sikit lah. Sebab apa dengan keadaan kupang berkurang. Yang baru ni saya ada tuai baru ni dapat 1,120 kilo. Berapa duit ni? Kali dengan 5 lah itu. Dapat 5,000 lebih lah. Itulah. Itu lah. Bila? Ujung tahun lalu? Betul. Dalam bulan ni lah. Dalam bulan. Jadi peternakan kupang masih punca pendapatan yang agak lumayan bagi penduduk kampung Sungai Melayu? Memang. Sampingan lah sebab apa saya ke laut. Kalau tak ke laut, ambil kupang. Itulah, ganti je. Itulah pendapatan sampingan. Sampingan pun cantik ya? Alhamdulillah. Itulah. Pakcik Hamdan, kalau dulu orang kata Sungai Melayu punya air ni di Selat Tebrau ni berhampiran dengan Singapura kita duduk ni, airnya bersih, airnya tak ada pencemaran. Sebab tu peternakan kupang mudah di sini. Tapi ada perubahan tak sekarang macam mana? Memang ada. Dulu memang air cantik dulu. Sebelum pembangunan memang. Tapi dah sekarang ni dah pembangunan banyak. Itu jadi tak tentu arah sekarang ni. Ikan pun mati. Kupang pun lagi kan. Sebab boleh permukaan air. Kupang permukaan air kadang benda apa yang atas semua kena lah. Itulah. Sebab apa dia benda tergantung. Macam-macam yang datang kan. Kita tak tahu. Air ni, penerimaan air kita tak tahu. Banyak kali dah jabatan yang UTM cek air kan. Dia punya tu banyak kali. Ada kes dia datang cek. Dia cek air sungai semua sekali. Dalam sungai, keluar sungai semua cek semua sekali. Itulah. Pakcik Hamdan pernah hilang punca pendapatan akibat pencemaran tak di rakit ni? Hilang maksudnya tak boleh tuai lah kupang kita? Tak sampai gitulah. Tak sampai tahap tu lah. Ada tetap tinggal tak berkurangan. Tapi tak hilang langsung lah. Ada tetap ada lah. Itu saja. Kalau pencemaran yang ada di Selat Johor ni datang dari mana? Yang Pakcik nampak lah. Dari kapal ke atau dari pembangunan sekitar kawasan ke? Kapal tidak. Sebab kat sini kapal tak ada sini. Cuma mungkin air tirah dari darat dan pembangunan banyak air sisa buang kan. Itulah yang air kubah ada tu kita tak tahu kan. Air semua kena buat ke sungai. Macam dekat perumahan-perumahan, semua turun ke sungai. Itu saja dapat komen tu. Jadi untuk ikan-ikan, ketam-ketam memang dah berkurang banyak lah. Memang jauh kurang. Tak macam dulu. Itu dia. Kalau
Kalau dulu sekali ke laut tu boleh dapat banyak ikan. Boleh, alhamdulillah lah, boleh tahan banyak. Hampir kalau pergi dapat lah 200, 100 kan lebih. Sekarang kurang. Jadi kalau tak ada kupang ni susah. Ini bantuan lah jadi Pendapatan yang menampung. tambahan lah, itulah. Banyak tak modal untuk buat rakit macam ni, Cik Hamdan? Masa dulu saya buat 7,000 lebih lah. Satu petak. Semua sekali, komplit. Ni berapa besar ni? Ini 20, 60. Berapa kali tu? 600 lebih. 600. Masih lagi 600 lebih. Ada juga yang dah putus kan tali. Ada juga yang kurang. Banyak dah hilang yang putus. 8,000 Tapi dari kos penyelenggaraan macam mana? Yang patah kayu ke, tong dah pecah ke? Cuba gantilah belilah. Barang mahal lah sekarang. Kan bertahan juga lah. Macam tung dulu harga 28. Sekarang dah hampir 48 ke RM50. Kayu baru. Kalau tali tu boleh tahan berapa lama? Tali tahan lama tali. Tak perlu ganti selalu. Berapa tali. Cuma yang tali jaring tu kan dah mulai muda sekarang ni. Ada ganti lah separuh. Pakcik dan nelayan di sini yang buat ternak kupang ni ada dapat bantuan dari kerajaan? Tak sendiri. Ada juga yang berkelompok tapi dah habis dah. Tak buat dah. Apa masalah? Tak tahu lah tu. Buat hal masing-masing. Berapa dia bagi masing-masing kan. Macam saya sendiri kan buat sendiri kan. Usaha sendiri. Tak ada modal apa-apa daripada kerajaan. Dah sendiri dari sendiri. Itulah. Yang tu saja. Dari sudut penyelidikan ada orang UTM ke LKM datang tengok ke? Semua dia selalu datang. Boleh tengok. LKM ni perikanan datang. Semua datang tengok. Dia bagi dia khidmat sihat kan. Apa yang patut buat dia bagi. Semua. Kalau berbanding kupang Sungai Melayu dengan kupang-kupang di kawasan lain di Johor, orang peraih dan juga orang yang ambil kupang ni kata kawasan ni memang kualiti kupang lebih baik ke macam mana pakcik? Tapi yang saya dapat tahu memang kupang sini okey baik. Baik. Apa ciri-ciri yang baik tu? Kalau sini dia orang kata tak bau. Sebab dia tak kena minyak, itu saja. Itu saja. Sudut saiz macam mana? Saya besar. Besar. So macam tengok sekarang ni ada sekarang. Saya yang kalau cantik tu berapa inci tu? Berapa besar tu? Dia paling boleh tuan 3 inci atau 2 inci boleh jual dah. Boleh tuan dah. Boleh. Tapi kita ni lah rugi sikit kecil isi dah. Itu ya. Itu matang dia lah. Berapa bulan kalau 2 inci 3 inci tu? Kurang 4 bulan jugalah. Hampir-hampir lah. Paling lama boleh diangkat 6 bulan lah. Boleh lah. Lepas tu dah tak sesuai lah. Boleh tapi tu dia banyak mati. Banyak mati. Ada perancangan nak besarkan lagi petak ni? Ada, tapi tu tunggu dah. Sebab apa sekarang sini kita nak buat pun susah. Sebab apa permit ni kena mohon pihak tanah. Dia kena mohon pihak tanah dulu baru boleh buat. Dia tak boleh. Ini pun kena bayar kat tanah. Susah ke nak dapat permit tu? Susah. Saya banyak berapa kali pergi 4-5 kali baru dapat. Baru sekali dapat ni. Ini pun boleh hidup lagi dah mati dah ni. Permit ni. Kena renew balik lah. Dia kena nanti sukat pihak tanah hantar baru boleh. Itu kan. Sekali dapat permit berapa tahun? Setahun. Setahun je? Setahun saja. Lepas tu kena renew lagi? Kena bayar lagi. Kenapa yang susah sangat je? Itu je. Tahu saya banyak kali pergi mohon. Baru ni pergi yang ada ni. Dia pergi dia kata tak boleh hidup lagi. Tunggu surat sampai. Baru boleh dapat hidup lesen. Bayar cukai tu baru dapat boleh hidup. Sekali bayar cukai berapa tu? 110. Setahun? Dia ikut luas ni. Luas. Ikut petak gitu? Ikut petak. Lagi besar lagi bayaran ni banyak. Jadi pejabat tanah tak memudahkan nelayan kita jugalah. Adalah. Dulu tak kena dulu. Dulu perikanan lah. Sekarang perikanan dapat surat jawab tanah. Pergi perikanan baru hidup lesen. Tidak tak boleh. Sebab yang tanah bawah ni jawab tanah. Yang atas ni perikanan. Dia dua tu. Air lain, laut lain. Lain lah. Dalam lain. Kita pacak tu. Dia kena cukai. Ada kos lain tak selain pada lesen pejabat tanah, jabatan perikanan? Apa lagi yang diperlukan? Dokumen-dokumen lain. Cuma tu lah perikanan dengan pihak tanah itu je. Yang lain tak ada. Dua tu je. Dari aspek pakcik dah umur dah hampir 50 lebih dah ni. Ya. Ada anak muda yang terlibat dengan peternakan kupang cik di Sungai Melayu ni. Tapi ada majoriti tak minat langsung. Sedangkan lumayan ni cik. Tapi itulah anak muda. Bukan dia tak meminat kita boleh paksa kan. Anak sendiri pun tak minat. Itulah. Ada cadangan Koperasi Sungai Melayu nak jadikan ni sebagai industri yang besar sikit? Memang cadang yang ada buat.
Berapa dah mendatangkan, macam koperasi kan dia boleh promote. Nah, dia kan promote banyak. Saya ingat cadang macam tu juga bagus lagi, bagus. Jadi belum dilaksanakan. Nah, belum lagi. Cuma dekat sana tu ada tu. Dekat sana tu ada. Memang dah buat dah. Berapa orang terlibat tu? Cari sebab koperasi lah. Koperasi lah. Atas tanggungjawab koperasi lah yang Tapi ini pakcik individu lah. ini individu. Individu. Sana koperasi kat sana. Maksudnya ada usaha juga daripada pihak koperasi lah. Alhamdulillah lah koperasi sekarang semua ni. Kita sedikit keluhan dan juga cerita Pakcik Hamdan Hashim ni, peternakan kupang di Kampung Sungai Melayu. Itulah asam garamnya. Dan kita nak tanya lagi beberapa orang peternak kupang di sini. Jadi teruskan bersama saya di kawasan pesisir Selat Tebrau di peternakan kupang masyarakat nelayan Sungai Melayu. Ya, saya. Ramai penduduk Kampung Sungai Melayu terlibat dengan peternakan kupang lebih kurang? Kalau nelayan di Kampung Sungai Melayu ni lebih kurang ada 200 lebih lah. Tapi yang terlibat dalam kupang ni saya rasa lebih kurang dalam 50 lebih kurang macam tu lah. Sepenuh masa berapa lama? Yang sepenuh masa yang ada sekarang ni lah. Tak ada lebih-lebih pun dalam 10-20 orang aja. Berbanding dulu makin berkurang ke makin bertambah? Makin kurang. Kenapa? Sebab apa? Dulu ni Sungai Melayu ni kalau nak kira kupang jatuh nombor 1 lah. Dia kebaikan kupang ni jatuh nombor 1. Tapi sekarang ni oleh kerana akisan, tambakan daripada segi pembangunan, jadi air tu dia dah berubah. Menjadi tu kupang pun dah berkurangan lah. Kalau dulu satu tali kupang kita boleh dapat 2 guni. Gula lebih kurang dalam, satu guni tu lebih kurang dalam 50 kilo. Maknanya 2 guni 100 kilo. Tapi kalau sekarang ni 20 tali tu belum tentu dapat 1 guni. Oleh kerana itulah yang saya cakap tadi, oleh kerana akisan air itulah. Kalau dulu memang kupang memang banyak. Dulu saya ada kupang. Tapi oleh kerana dah berusia macam ni, dah kita tak ada lagi. Saya cuma nelayan biasa je lah. Macam tu. Cuma kita ada, sekarang ni kita cuma ada kupang koperasi macam tu je lah. Itu je. Jadi adakah koperasi nak mulakan balik cara besar-besaran peternakan kupang? Ada cadangan tak? Dia dulu sebab koperasi ni kalau nak kira lebih kurang baru dalam 7 tahun lah Dulu nelayan sini, nelayan berkelompok ni dia ada rakit. Tapi peternak ikan. Jadi oleh kerana ikan pun kita bela tu tak sampai cukup saiz, kadang-kadang dah mati. Oleh kerana oksigen air tak ada kan. Jadi sekarang benda ni macam terbengkalai itulah. Tapi saya dengar wara daripada mungkin akan disambung balik lah untuk peternak kupang. Macam tu. Dari aspek pencemaran, macam mana tindakan pihak kampung dan juga pihak berkuasa untuk memastikan kawasan ini tidak tercemar teruk lah? Kita pernah jugalah bawa ni jabatan bahagian alam sekitar ni kan, bahagian tengok kajian air ni kan. Kadang-kadang kita tak boleh nak cakap jugalah, time dia datang tu kadang-kadang air elok. Time benda ni jadi kadang-kadang dia kata, kalau kini cakap kalau time air bani, air kecil tu, itulah kadang-kadang time air ni kotor. Jadi kupang dia tak macam dulu lah. Dulu kalau kita taruh tali baru macam ni kira tali lama kan. Kalau tali baru kita taruh 1 minggu dia dah tumbuh dah. Sekarang saya ingat 1 minggu tu kadang-kadang dia tumbuh tapi jarang-jarang macam tu. Ada pun kurang sangat, terlampau kurang sangat. Tak lekat banyak. Sebab itu saya cakap sekarang ni kadang-kadang 20 tali pun nak cari seguni susah juga. Sebab itu sekarang kalau dulu harga sekilo 80 sen. Tapi sekarang harga sekilo RM5. Barang minta banyak tapi barang tak ada. Barang tak ada. Dulu barang banyak, permintaan tak ada. Sampai takut tenggelam rakit sampai kita potong pun ada. Tak ada tempat yang kita nak hantar. Dulu tu saya cakap katakan rakit ni kan. Pokok kayu pun banyak tumbuh kupang. Di jangka-jangka bakau tu kan. Ya, banyak tumbuh kupang. Sekarang dah tak ada. Macam saya sekarang kat sini kan, nak makan kupang pun kena beli juga. Kena. Ya, saya nak kena beli juga. Tak ada, saya tak ada. Saya cuma nelayan biasa je lah. Ke laut nyaring itu je lah.
Kadang-kadang jumpalah Pakcik Hamdan ni kan, dia ada kupang kan. Minta lah bagi dengan dia. Kalau sekurang-kurangnya harga kat dia tu, kalau kat lain dia jual RM5-6, kat dia kurang-kurang kalau kita ambil pun harga kurang-kurang separuh harga kalau dapat tak. Tapi kita kena kerja sendiri lah. Macam tu. Pakcik Alim, Ya, tadi saya. Cik Hamdan kata nak buat ni pun bukan senang juga. Ada nak lesen tu, nak lesen pejabat tanah, perikanan dan sebagainya. Itu menyebabkan birokrasi dan kos juga. Macam mana nak tolong orang kampung? Kita dulu sebenarnya serupa macam Pakcik Hamdan tadi cakap kita semua modal sendiri. Kalau dulu harga kayu ni, sebatang kayu ni lebih-lebih pun dalam RM25. Sekarang sebatang kayu ni lebih kurang dalam RM60. Bolnat, sebatang bolnat tu lebih kurang RM3. Sekarang dah RM7. Serupa yang Pakcik Hamdan cakap, tong tadi ni kan. Kalau dulu saya pernah buat dululah, sebelum Cik Hamdan buat dulu, kita pernah buat dulu kalau 60-20 ni, lebih-lebih pun dalam RM4,000. Tapi oleh kerana meningkat aja tahun 2000 aja, masuk tahun 2000 ke atas aja, 2010 je, harga dia dah melambung dah. Daripada RM25 tong tadi ni, sampai kalah RM50 sekarang ni. Jadi maknanya satu rakit ni, makan lebih kurang 100 biji tong. Sebab apa? Tong macam ini, ketahanan dia lebih-lebih pun dalam 1 tahun. Nanti dia ada yang bocor macam ni, berlubang. Dah kemik-kemik, nak kena ganti. Itu dah kena kos. Kena kos ni. Penyelenggaraan sendiri. Maintenance sendiri. Dulu kita boleh cari modal sendirilah. Maknanya tak banyak jugalah. Kupang ni sebenarnya kita pendapatan sampingan kita kan. Sebab apa? Dia dalam masa 3-4 bulan ni, kadang-kadang kita ke laut ni kita tak sadar. Dia tu dah besar kan. Kadang-kadang kita datang tengok supaya tali kupang ni dia jangan kosot, jangan putus, jangan berpintal-pintal macam tu je lah. Jadi kalau dah jadi punca pendapatan sampingan, kalau tadi Pakcik Hamdan kata dah ikan pun dah tak ada. Jadi di mana punca pendapatan utama nelayan tu? Sekarang nelayan sini kebanyakan macam jaring ketam. Kalau dulu kan nelayan sini jaring ketam sekali pergi tu 10 kilo, 15 kilo. Sekarang sekali pergi pun kadang-kadang ada 4 kilo, ada 3 kilo. Tapi oleh kerana kita ni memang dah hidup nelayan, jadi terpaksa jugalah. Reda lah, tak jaring ketam, kita jaring udang. Jaring udang, jaring ikan, maknanya bukan satu aja lah. Macam saya sebagai nelayan, saya jala ada, saya jaring ketam ada, saya jaring udang ada. Jadi tak ada ini, yang ini, tak ada ini, yang ini, macam tu lah. Sebab apa? Ketam, udang, baik ikan ni dia bermusim kan. Serupa juga macam kupang. Kalau time kata dia tak ada juga. Benihnya tak ada. Macam tu lah. Susah tak susah tu sebab kita terima lah. Macam saya ni ada sampingan lah jual barang-barang IKS kan. Ada. Terpaksa lah. Jadi orang rumah yang ni kita ikut sama lah. Jual. Kadang-kadang kita ada juga pergi luar jual-jual. Kalau dia panggil, ekor panggil kita pergilah. Lagi satu Alhamdulillah buat sekarang ni ada ekor pelancongan. Jadi sampingan kita itulah kita bawa-bawa ni orang-orang pelancong tu. Datang sini Alhamdulillah boleh lah. Tapi selepas Covid ini pelancong dah bertambah ke macam mana? Alhamdulillah. Kalau dulu Covid memang tak ada langsung lah. Dia orang ada nak datang nak apa kan, tapi kita orang tak boleh bawa. Tapi apabila dah daerah dah dibuka, maknanya kita dapatlah. Dia orang pun adalah yang masuk, walaupun luar negara tak dapat. Kalau dulu luar negara macam-macam negara yang dah sampai sini kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah, walaupun luar negara tak dapat, dalam negara daerah kita ni banyaklah datang. Dalam negeri Johor ni pun ada juga yang duduk dekat-dekat kawasan Gelam Patah ni tak tahu Sungai Melayu ni ada pelancong. Macam tu lah. Ada bantuan daripada pihak kerajaan, dan kalau ni time pilihan raya ni macam-macam janji ni wakil rakyat ni. Yalah, biasalah ya. Jadi apa kalau boleh, kalau mereka fikirkan nasib peternakan kupang dan nelayan pantai Sungai Melayu? Saya rasa ialah buat masa sekarang ni, ya selepas mungkin pilihan raya tu mungkin kita ada perubahan lah tak. Kalau dulu kita yang mana yang ada akik kupang ni, kalau misal kata ada kita nak buat, kita buatlah. Kalau tapi memandangkan tengok keadaan kupang sekarang ni, saya rasa mungkin aktiviti lain lah. Kalau daripada segi belum sesuai. Kalau daripada segi pelancongan tu, mungkin kita buat tempat ternak ikan, kelong ke, ikan hidup, supaya orang datang tengok ikan tu ada, orang nak mancing pun ada ikan kan, macam tu lah keadaannya. Jadi potensi peternakan kupang ni perlu dikaji semula lah. Ya, tapi dia tetap ada. Memang ada. Dia memang ada. Dia belum yang cakap tak sempurna macam dulu lah. Pada saya, ialah kupang ni kita teruskan aja lah, mana yang ada rakit kupang tu kita jaga aje lah.
Yang mana kalau misal kata tali kupang, kalau kupang ni kalau tali lama-lama sangat pun dia tak ada. Dia tak jadi. Dia tak lekat. Mungkin kita buat perubahan cara lain. Kalau macam tung, ada mungkin kalau kita dulu kita gunakan kayu. Sekarang kalau kita nakkan kos rendah lagi, kita gunakan tung aja. Tung aja, kalau misal katalah sebiji itu, kalau tung macam ini kan yang tadi putih tu kan, kita beli RM10 sebiji. Tapi kalau kita beli banyak, mungkin harga dia lebih kurang daripada tu. Dalam satu tung tu, satu baris tali tu lebih kurang ada dalam 50 tung. Kalau satu tali tu katakanlah ada 3 kilo, tak? Kalau dah 50 tung tu, dah 50 tali tu banyak juga. Serupa yang macam sebelah sana buat tu. Macam sebelah daerah Pasir Gudang, Senibong, Teluk Jawa kan. Dia masih ada buat pakai semua gunakan rakit. Rakit rawai. Dia orang panggil rakit rawai lah. Tapi kos murah ke mahal? Kos murah. Sebab apa? Dia tak ada gunakan polnat. Dia cuma gunakan tung sama tali saja. Itu saja. Sini belum ada lagi. Sini belum. Sini lagi satu kawasan. Sebab belah sana tu kalau kita nak pergi sana tu dah penuh tu. Daerah orang asli tu. Itu rumah orang asli. Seletar. Daerah sana tu dah penuh. Sini saya rasa memang kalau kita nak buat kat sini memang tak dapat lah. Dia tak akan benarkan. Sebab sini apabila ke laut aja dah mengganggu nelayan. Sebab ini kan tadi kan nelayan ada kan yang kerja jaring udang, jaring ikan, mengganggu. Kalau kita taruh ni, maknanya sepadan kita masih kecil lagi lah. Mungkin kecil, bukan masih kecil, mungkin kecil. Jadi nak ke pantai tak boleh juga? Tak boleh. Tak sesuai dia jejak. Kalau macam sini, katakanlah sini lebih kurang dalam ini lebih kurang kalau kira depa sini lebih kurang dalam 10 depa lah. Kalau ke darat ni tali aja lah dekat sedepa setengah. Tali aja dekat hampir 7-8 kaki lah dalam tali kupang ni. Kalau dia kat darat sana, kita tampak sana, dia jadi atas bawah tak ada. Macam tu. Cik Alim, akhir sekali untuk memastikan Kampung Sungai Melayu masih kekal dengan jenama Kupang ni, apa lagi produk-produk hiliran yang boleh dibuat di sini? Sini kalau ialah kadang-kadang di sini sebab apa yang memanglah kita orang ni sini Kupang aja kan, tak ada produk-produk lain. Kalau macam tempat lain tu kadang-kadang ada yang tiram, ada yang lokan. Tapi kita sini walaupun kita ada produk kata orang jenama Kupang, kita masih ada lagi kita buat macam produk lokan, berongan, siput. Kita ada jual. Yang lagi siput tu kita tak boleh bela macam ni. Kena cari dekat hutan tak. Macam berongan super macam tu juga. Tapi nelayan sekarang yang ada ni lah. Kupang ni lah orang lama. Orang yang budak-budak baru ni boleh katakan tak ada lah. Kebanyakan semua kerja luar. Tak minat lah. Macam anak saya juga. Saya 7 anak lelaki, seorang pun tak ada nelayan. Seorang tak sangkut. Saya ada 12 beradik. Saya seorang aja nelayan. Pakcik ada rasa satu hari nanti Tenakan Kupang ni akan pupus di sungai? Kemungkinan. Sebab apa dia pada segi macam penambakan macam tu kan. Itu belum ditolak. Kalau ditolak tak tahu macam mana. Maksudnya pembangunan juga main faktor. Ya betul. Sebab apa saya cakap mengenai main faktor? Dulu sungai kita ni berpuluh-puluh tahun tak pernah dikorek, tak pernah diapa. Apa aja semua ada. Pencarian nelayan walaupun dekat kadang-kadang senang nak cari RM5-60 tu mudah. Tapi apabila dah dikorek, dah dibalon semua sekali kat bawah tu, macam-macam mika yang ada azanah kat bawah tu timbul, minyak semua sekali ada, itulah faktor dia. Air yang menjadi air ni berubah. Sebab itu Kupang jadi kurang macam itulah. Ikan macam juga ikan. Beli ikan belum sampai cukup time, baru 300 gram, 400 gram dah mati. Dah timbul. Nelayan maklum aja punca pencarian nelayan ni singkat kan. Tak banyak sangatlah modal tu. Apabila dah kena sekali tak boleh dijual, maknanya modal nak tunggu minta bantuan lagi berapa lama kadang-kadang. Kadang kita dapat juga, bukan cakap tak dapat bantuan, ada bantuan yang kita dapat. Tapi takkanlah kita nak minta bantuan aja. Ya tak? So, kita usaha. Ni macam mana kita nak buat ya tak? Tapi bila usaha kerja keras pun hasilnya dah tak banyak. Tak banyak juga. Tapi kita nak buat macam mana? Orang cakap tawakal aja lah. Tawakal dan usaha. Kita jangan tawakal aja. Sebab benda ni kalau kita tak bergerak, dia tak akan jadi. Macam itulah. Itu tadi kisah Pakcik Hamdan dan juga Pakcik Halim, peternak kupang di Kampung Sungai Melayu. Satu ketika ternakan kupang memberikan pendapatan yang amat lumayan dan begitu ramai yang terlibat memiliki petak ternakan kupang seperti ini di pesisir Selat Teberau. Tetapi hari ini semakin berkurangan
Dan apa yang lebih sukar untuk kita bayangkan, adakah ternakan kupang yang seperti rakit ini di kawasan Kampung Sungai Melayu akan ada kelangsungannya, diteruskan oleh generasi akan datang ataupun anak muda. Tetapi dari kisah mereka, nampaknya tidak ramai di kalangan anak muda yang ingin terlibat dalam peternakan kupang, dan pihak koperasi sebenarnya ada perancangan untuk memulihkan peternakan kupang di Kampung Sungai Melayu, tetapi bergantung juga dari aspek pencemaran air, dari aspek birokrasi pihak berkuasa, supaya ini dapat menjadi punca pendapatan yang lebih baik pada masa akan datang, selain daripada industri hiliran yang boleh dibuat daripada peternakan kupang. Jadi apa pun sempena pilihan raya ini, mereka yang dipilih menjadi calon di kawasan Iskandar Puteri ini perlu melihat potensi-potensi lain selain peternakan kupang. Pelancongan eko misalnya wajar dikembangkan sebaik mungkin, kerana itu juga menjadi pendapatan yang lebih kepada penduduk nelayan di Kampung Sungai Melayu. Jadi itu sahaja saya dan juga penduduk kampung di Kampung Sungai Melayu dalam liputan Johor Memilih. Kita jumpa lagi.